Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Mat Jepun Channel. Okey, untuk episod kali ini merupakan episod terakhir yang digabungkan sewaktu saya berada di Beijing, China. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share serta memberi komen-komen kalau diperlukan ataupun ada perkara-perkara yang nak diperkatakan. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Untuk episod yang terakhir ini ada beberapa perkara yang akan diketengahkan. Yang pertama, kita akan lihat struktur ataupun bangunan-bangunan yang saya rasa agak menarik sekitar bandar Beijing ini. Antaranya yang akan menjadi mercu tanda kepada bandar raya Beijing ini. Jadi kita akan saksikan paparannya sebentar nanti. Selain daripada itu, saya juga akan memaparkan situasi kami berada di Kedutaan Malaysia. Secara jujurnya, inilah kali pertama saya menjejakkan kaki ke kedutaan negara kita di luar negara. Jadi berpeluang untuk memasuki bangunan ataupun compound Kedutaan Malaysia di Beijing ni pun merupakan satu pengalaman yang sangat berharga. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat menunjukkan secara keseluruhan apa yang terdapat di dalam bangunan tersebut untuk di atas faktor-faktor keselamatan negara. Dan seterusnya, yang ketiga, kita akan membeli belah di satu pusat membeli belah yang terkenal di Beijing ini yang tidak asing lagi. Dan seterusnya, yang terakhir ialah penerbangan balik ke Malaysia. Inilah 4 perkara yang akan saya sentuh dalam episod kali ini. Untuk tidak melengahkan masa, ayo saksikan paparan yang disediakan. Baiklah rakan-rakan sekalian, kita sekarang menuju ke Kedutaan Malaysia. Jadi sebelum kita sampai, saya paparkan situasi ataupun keadaan dalam perjalanan menuju ke kedutaan. Pekerja-pekerja sedang membersihkan taman ya. Okey, macam tu cerita dia. Maknanya dia punya peluang pekerjaan dia ada bidang bahagian ni je, pokok-pokok ni. Kita santai-santai je dalam bas ni sambil menikmati pemandangan di kiri dan kanan jalan. Ni nak belanja dia untuk jam kerang masuk tol. Apa tol? Dia konkret sekali, jalan terus. Malaysia tak buat ni, dia voice. Jadi yang depan tadi buat tiang je. Malaysia punya dia. Ini flyover dia. Ya, ni kereta api ni. Tengok ni, ni dia buat tiang kan. Dia buat tiang. Kita tengok juga pemandangan bagaimana jalan kereta api dibina serta taman-taman yang dibuat sepanjang jalan. Jadi suasananya sangat indah, utamanya pada musim bunga kelak. Sampai kita ke dalam bandar, saya paparkan bangunan-bangunan kiri dan kanan jalan yang sempat saya rakamkan. Jadi bangunan-bangunannya agak unik untuk kita hayati. Tidak terkecuali kawasan ini juga ada kawasan-kawasan hijau. Ini pejabat pos warna hijau.
dan ini kawasan perumahannya, utamanya untuk golongan elit. Menurut Encik Eric, pemandu pelancong kami, dia mengatakan bahawa kebanyakan ibu bapa ataupun penduduk terpaksa keluar daripada kawasan bandar, tengah bandar, kerana harga rumah yang sangat mahal. Dikatakan menurut beliau 1 meter square itu bersamaan dengan RM100,000. Jadi menjadi masalah kepada keluarga yang mempunyai anak lelaki yang ramai, kerana ibu bapa perlu menyediakan rumah untuk anak-anak yang akan berkahwin. Bayangkanlah nak membeli rumah kalau di kawasan tengah bandar dengan harga sedemikian. Kita masuk ke zon bandar raya. Inilah tempat harga yang harga kayangan ini. Tapi kita tengok bangunan ni semua bangunan pelik-pelik. Di antara ikon-ikon yang terdapat di Beijing. Sekarang pada masa ini bangunan ini sedang dalam pembinaan dan sekarang dah siap. Antara bangunan tertinggi yang terdapat di China. Disaksikan paparan seterusnya, bangunan-bangunan yang boleh dikatakan cantik, menarik yang saya dapat sediakan. Ini semua adalah perumahan, kawasan perumahan. Tak tahu berapa harganya. Kalau mengikut Encik Eric, itulah harganya 1 meter square RM100,000. Bagaimana untuk membeli sebuah rumah kalau RM100,000 kadar 100 meter square, 1 meter square. Kami telah masuk ke dalam kawasan bandarayanya dan mula sesak dengan pelbagai pemandangan yang mungkin asing bagi kita yang tinggal di Malaysia. Ini antara satu bangunan yang agak menarik yang saya perhatikan, berbentuk spera, berbentuk shell. Tak tahu bangunan apa, tapi bentuknya agak macam menarik. Terusnya bangunan ini juga yang mencirikan pembuatan negeri China ini juga asing. Kalau kita tengok di tempat kita memang tak ada bangunan seumpama ini. Dia agak menarik yang dapat tunjukkan. Ini juga antara kawasan perumahan yang terdapat di Beijing. Dan banyak lagi bangunan-bangunan yang agak pelik-pelik yang dapat dipaparkan untuk tontonan kita. Ini bangunan-bangunannya dari kejauhan. Jadi apa yang saya katakan di sini bahawa China sebenarnya telah ke depan dalam membangunkan negaranya sejak 70 tahun dahulu. Sejak kerajaan China membuka pintunya dari dasar tutup pintu ke dasar buka pintu, banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Menurut Eric juga, anak-anak muda sekarang ni yang lebih berfahaman sosialis cenderung untuk maju ke depan, terutamanya dalam bidang sains. Dan tidak heranlah China sekarang berlumba-lumba untuk mencipta itu dan ini, dan telah diakui antara negara yang terhebat dalam ciptaan sains, setanding dengan negara barat yang lain. Dan sebab itulah menjadi kerisauan kepada kuasa-kuasa besar terhadap negara China ini. Dari kejauhan kita dapat lihat pencakar langit yang terdapat di Beijing. Ini belum masuk lagi cerita di Shanghai, yang lebih hebat. Kerana Shanghai merupakan pusat perdagangan ekonomi yang penting bagi China. Kalau bagaimanapun di Beijing ini telah menampakkan satu kemajuan yang di luar jangkaan saya sebenarnya terhadap pembangunan yang telah dilakukan serta kaedah menjaga alam sekitar yang diamalkan.
Kalau di Beijing ni banyak kenderaan elektrik, motosikal elektrik, basikal elektrik, kerana mereka nak mengurangkan pelepasan karbon dioksida ke udara. Ini antara usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga alam sekitar, dan mereka tidak meminggirkan soal menjaga alam sekitar dalam pembangunan. Sebab itu kita lihat dalam paparan ini banyak taman-taman yang dibuat di sekeliling bandaraya ini. Apa yang saya paparkan di sini ialah tentang bentuk pencawang elektrik ni seolah-olah macam robot, macam robot. Kalau di negara kita agak tegak je, tapi di sini macam ada bentuk juga sini. Itu watang tinggi ni, penyediaan bekalan elektrik ni, pencawangnya cantik sangat bentuknya. Ini salah satu keistimewaan yang terdapat. Itu juga dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Kerana musim ni musim sejuk, jadi pokok semuanya gondol lah. Pokoknya masih belum mengeluarkan bunga. Jadi kalau musim bunga sudah tentu saya rasa kawasan ini sangat cantik, dihiasi dengan bunga-bunga yang mekar. Okey, sahabat-sahabat sekalian, seterusnya kami singgah sebentar di Masjid Nandawiya di tengah-tengah bandar Beijing ni. Apa yang menarik tentang masjid ini adalah di sebelah masjid ini ada tempat untuk menjual barang ataupun daging yang halal. Kita sedia maklum, ini negara China, untuk mendapat bekalan ataupun barangan halal itu agak sukar. Tetapi komuniti di sini bijak menangani permasalahan ini dengan menjadikan pusat sebagai salah satu tempat untuk menjual daging halal ini. Di sini juga masyarakat Islam menjadikan masjid ini sebagai tapak untuk menjual roti. Menjual roti di kalangan kepada masyarakat Muslim sekitar. Jadi sebenarnya saya sempat juga membeli roti yang disediakan yang baru dimasak. Agak terkejut mereka apabila saya berbahasa Mandarin dalam urusan niaga tersebut. Ini mungkin satu kelainan kepada mereka, rakyat Malaysia, orang Melayu yang boleh berbahasa Mandarin. Jadi memudahkan saya untuk membeli roti tersebut yang masih lagi panas, sedap dimakan. Setelah selesai urusan di masjid ini, kami meneruskan ke Hangkia Market yang merupakan tempat membeli belah yang terkenal. Semua barang ada kat sini. Dari barang elektrik, pakaian, handbag dan sebagainya. Walau bagaimanapun perlu berhati-hati kerana harga yang ditawarkan memang harga kayangan dan perlu kebijaksanaan untuk tawar-menawar kepada harga yang lebih sesuai. Jadi berhati-hati bila berada di sini. Tawarlah sepaling rendahnya. Terusnya kami singgah sebentar untuk menjamu selera di restoran halal ini. Apa yang saya paparkan sini ialah seni benanya, kecantikan, keunikan seni benanya yang mengagumkan. Okey. Terusnya sampailah tempat berikutnya yang nak dituju, iaitu Kedutaan Malaysia. Buat julung-julung kalinya, saya menjejakkan kaki ke Kedutaan Malaysia yang berada di luar negara. Jadi kami ditemani oleh pegawai kedutaan pendidikan yang berada di sana untuk meninjau persekitaran kawasan kedutaan ini. Pegawainya tak ramai, jadi memudahkan urusan kami melihat kawasan sekitar. Jadi kami ditaklimatkan di kedutaan ini oleh pegawai bertugas
sambil bercerita tentang pertandingan yang telah berjaya kami gondol tersebut. Ini adalah suasana momen-momen indah bersama dengan pegawai kedutaan bahagian pendidikan yang ada di sana. Sejujurnya, banyak beasiswa yang ditawarkan oleh kerajaan China kepada penuntut-penuntut Malaysia. Itu yang dikabarkan kepada saya oleh pegawai pendidikan di sini. Namun demikian, kota untuk tersebut, untuk kursus-kursus yang ditawarkan itu belum penuh. Jadi kepada rakan-rakan yang berhajat untuk berkursus di sana, di peringkat sarjana dan di peringkat ijazah dan sarjana dan sebagainya, bolehlah berhubung dengan pegawai kedutaan kita di Beijing ini. Jadi kami melawat sekitar kawasan, tapi saya tak boleh memaparkan semua di atas faktor-faktor keselamatan negara kedutaan kita di Beijing ini. Sebenarnya tapak kedutaan ini dikelilingi oleh kedutaan-kedutaan yang lain yang berada di sekitar kawasan ini. Jadi kawasan ini dihaskan untuk kedutaan-kedutaan negara luar. Setelah berada di sana seketika, kami pun ambil keputusan untuk pulang. Tibalah masa untuk berangkat pula. Berkemas-kemas semua barang yang telah dibeli dan seterusnya menuju ke lapangan terbang Beijing. Suasana agak meriah setelah kemenangan yang tercipta. Namun pihak lapangan terbang mematuhi SOP yang sangat ketat dalam pemeriksaan bagasi-bagasi. Pematuhan yang ketat ini menyebabkan banyak barangan berbentuk cair terpaksa dikeluarkan dan dirampas oleh pihak berkuasa. Bagaimanapun semua peserta dapat kembali ataupun menaiki pesawat hingga sampai ke KLIA dan seterusnya menggunakan bas untuk kembali ke Pengerang, Johor. Baiklah rakan-rakan sekalian, itulah paparan yang dapat saya sediakan untuk episod kali ini dan Alhamdulillah kami selamat sampai ke KLIA dan seterusnya menaiki bas yang disediakan untuk membawa kami balik ke Pengerang, Johor. Alhamdulillah semuanya selamat di atas kejayaan ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menjayakan program kali ini. Perbelanjaan untuk program ini sebenarnya sangat besar dan saya ucapkan terima kasih kepada badan kerajaan, badan bukan kerajaan, individu-individu yang telah membantu membiayai kami ke Beijing ini, utamanya Petronas, Dialog, Worldpac, badan kerajaan seperti Kejora dan tidak ketinggalan juga kepada PIBG serta individu-individu yang menyumbang kepada program ini. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saksikan paparan yang lain di episod yang lain ke negara yang lain pula. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.